Jadi tuan-tuan, saya tengok hari ni tuan-tuan, saya mengecam, bukan kata saya tak mengecam, saya mengecam tindakan sesiapa saja yang melakukan jenayah rogol ataupun sesiapa saja yang melakukan jenayah seksual terhadap wanita dan kanak-kanak. Saya berjuang daripada tahun 2014. Cuma tuan-tuan tak tahulah, sebab masa tu saya tak glamour. Bila saya tak glamour, macam-macam lah jadi kepada saya lah. Antaranya saya dipukul, masuk dalam ICU. Masuk ICU tuan-tuan, gegaran pada bahagian otak. Gegaran pada bahagian otak sehingga ke hari ni. Sehingga ke hari ni kalau saya tengok tuan-tuan, saya nampak vision. Vision saya nampak tu dia jadi biru-biru. Disebabkan kena pukul lah. Saya kena pukul pun bukan dengan orang lain. Bukan dengan kongsi gelap Cina. Bukan dengan kongsi gelap India. Saya kena pukul dengan kongsi gelap yang di antaranya adalah daripada orang Melayu kita sendiri. Jadi di kawasan Maluri pada waktu tu memang teruklah saya kena. Sebab apa? Saya hantar laporan. Saya hantar laporan ke Perdana Menteri. Sebab tu saya ikut Datuk Seri Najib tuan-tuan. Saya ikut Datuk Seri Najib bukan sebab atas dasar politik. Sebab dia seorang saja yang melayani surat saya. Dia hantar surat melalui istiasa selit kanan dia. Saya simpan sehingga ke hari ini untuk supaya pihak PJRM mengambil tindakan keras terhadap pusat pelacuran. Jadi pada waktu tu orang duk fitnah kata Datin Sri Rosmah buka pusat pelacur apa semua tu tak relevan lah. Jadi tuan-tuan bila kita tak famous ni tuan-tuan, bila kita tak jadi public figure, kita nak berjuang susah. Kita nak berjuang susah. Kita kena macam-macam lah. Kena kutip, kena macam-macam lah. Penderaan fizikal dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya masuk bila kata Facebook buat live ni. Saya terus berniat di hati untuk menjadi public figure. Sebab itu daripada dulu saya sebut. Saya sebut daripada dulu untuk menentang rumah pelacuran dan sebagainya. Memang daripada dulu saya semai, memang saya cukup anti. Memang saya cukup anti dengan rumah pelacuran dan juga perjudian. Jadi tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan. Satu saja saya nak cerita pada tuan-tuan sebab orang suruh saya buat live lah. Jadi saya tengok hari ni rakyat Malaysia tuan-tuan. Najib-najib dah memanglah ni si kita nak cerita. Tuan-tuan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia hari ni bila kita sebut tentang isu rogol, hari ni viral. Viral. Jadi kita tak berani nak tuduh dia lah. Tapi saya bagi tahu lah. Jadi saya tengok sambutan orang Melayu ni. Amat memberangsangkan. Maknanya hari ni orang menentang segala jenis bentuk kekerasan terhadap wanita dan juga kanak-kanak. Jadi saya minta tuan-tuan. Saya minta sebab tu saya cek Izzah Badar. Mungkin tuan daripada skuad Badar saya tak tahulah. Jadi saya tak sebut pasal dia. Sebab tu saya ambil nilai positif ni. Saya ambil nilai positif ni tuan-tuan. Di mana kebencian hari ni janganlah kita letak ni kebencian kepada individu. Jangan kita letak kebencian apabila berlakunya jenayah rogol ni kita saja nak jadi ikonism. Saya dah bagi tahu daripada dulu saya amat anti dengan budaya ikonism. Jadi nak jadi ikon, nak jadi glamour sebabkan bawa satu topik tu tetapi tidak dapat bawa satu jalan penyelesaian. Itu yang saya paling benci. Sebab apa? Di dalam sejarah dunia menunjukkan bahawa budaya ikonism ini menjatuhkan tamadun dunia. Dia nak jadi hero, lepas tu sehinggalah menjatuhkan tamadun-tamadun tertentu. Kita tengok banyak tuan-tuan daripada zaman Napoleon sampailah ke zaman-zaman kehadapan ni, semua kegagalan adalah disebabkan orang nak jadi ikonism. Jadi tuan-tuan, kita harap tuan-tuan semangat ini dibawa dalam skop yang lebih besar. Semangat ini dibawa dalam skop yang lebih besar. Kebencian disemai dalam skop yang lebih besar, iaitu kita semaikan kebencian terhadap apa sebarang bentuk keganasan ataupun jenayah terhadap wanita dan juga kanak-kanak. Itu yang lebih penting hari ini tuan-tuan. Jadi saya nak cerita tuan-tuan pengalaman saya. Jadi saya nak cerita kepada tuan-tuan. Saya dah selamatkan banyak. Lebih kurang dalam tangan saya ada lebih kurang 7 orang wanita yang mana saya dah selamatkan. Jadi saya tak boleh nak dedahkan di sini. Jadi saya nak cerita pada tuan-tuan jenayah pelacuran di dalam negara kita ni berlaku atas sebab-sebab yang tertentu. Yang mana saya bila tuan-tuan kaji berkenaan dengan human behavior. Wanita ini mempunyai sifat yang malunya lebih tinggi daripada seorang lelaki.
Jadi tuan-tuan bayangkan di rumah pelacuran bagaimana seorang, kalau tuan-tuan biasa masuk lah, saya biasa masuk, bagaimana seorang wanita boleh telanjang bogel, diletakkan nombor pada payudaranya dan juga kemaluannya untuk dilanggan oleh pihak-pihak pelanggan lah. Jadi dia letakkan. Saya biasa masuk dan saya biasa merasai situasi tersebut. Jadi kita tahu tuan-tuan. Jadi tidak mungkin. Jadi kita kaji kenapa benda ni berlaku. Antaranya adalah disebabkan oleh operator pekerja kilang wanita yang diperlukan. Kalau tuan-tuan tengok kenapa tak ada operator pekerja wanita pekerja kilang lelaki. Kenapa operator pekerja kilang wanita sahaja? Sebenarnya ada sindiket-sindiket ni yang apabila perempuan ni datang daripada kampung, mereka rogol. Mereka buat video. Sebab tu tuan-tuan tengok banyak video daripada orang Melayu ni sebenarnya mereka ni diperas. Mereka buat video dan kemudiannya mereka dijual. Mereka dijual ke dalam agensi-agensi pelacuran. Jadi kita dapat tahu. Kaedah yang kedua mereka buat macam mana? Mereka buat dengan bebanan hutang. Apabila keluarga mangsa berhutang dengan alung, mereka memaksa anak mereka ni untuk melacurkan diri. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah dengan cara yang macam mana? Kaedah mereka memanipulasi. Sebagai contohnya seorang wanita ni, dia tak pernah buat pinjaman alung. Tapi macam mana dia orang buat? Mereka ambil bil layak dia, mereka ambil bil estro sebagai contohnya, mereka buat satu dokumen perjanjian kononnya dia telah pun berhutang dengan alung dan kemudian mereka telah memperkosa dia dan dijual dia kat dalam rumah pelacuran. Perkara ini berlaku tuan-tuan semasa saya dalam Polis Diraja Malaysia lagi, saya dah tahu tentang benda ni. Jadi tuan-tuan, bos saya dulu, saya tak mau sebut nama dia kat sini, saya takut ada masalah kepada dia. Jadi dia ni menentang sekeras-kerasnya pelacuran. Jadi kalau tuan-tuan nak salahkan pihak PDRM disebabkan rumah pelacuran ni, tuan-tuan tak boleh salahkan. Sebab tuan-tuan tak tahu perkara sebenar yang berlaku. Jadi tuan-tuan, bos saya ni berjaya tutup di Kelang. Bos saya ni dikecam oleh jebat lah. Dia berjaya tutup di Kelang, kosong rumah pelacuran, kosong rumah perjudian. Pihak perjudian dan juga rumah pelacuran ini membayar hampir 3 juta untuk memindahkan beliau. Dia dipindahkan. Dia dipindahkan kerana ketulusan dia. Sebab itulah hari ini tuan-tuan, rakyat kena bangkit bersama dengan PDRM. PDRM juga adalah rakyat. Tetapi mereka ini ada yang menerima ugutan. Jadi tuan-tuan mungkin tak pernah dengar tentang kes ASP Mio. ASP Mio telah mendedahkan tentang sindiket rumah pelacuran di Kuala Lumpur semasa beliau di dalam D7. Dan akhirnya apa berlaku dengan ASP Mio? Dijumpai mati. Di dalam air terjun. Kononnya dia lemas dan sebagainya. Jadi itulah yang tuan-tuan perlu tahu. Itulah yang tuan-tuan perlu tahu bahawa pihak polis juga diugut. Pihak polis. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, polis di Malaysia ini tak sampai standard Scotland Yard. Kalau kita tengok nisbah yang dikeluarkan oleh Scotland Yard adalah 1 anggota polis bersamaan dengan 5 orang awam. Tapi hari ini 1 anggota polis berhadapan 100,000 orang awam lebih kurang dalam satu daerah. Jadi bagaimanakah anggota polis dapat untuk membuat kerja? Jadi tanpa bantuan daripada masyarakat. Sebab itulah kalau kita tengok dalam tagline pasukan Polis Diraja Malaysia, polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi kita kena ambil pendekatan polis dan masyarakat berpisah tiada ni dengan masyarakat di Malaysia ni kena menyemai. Rasa kebencian. Rasa kebencian terhadap pelacuran, rasa kebencian terhadap keganasan terhadap wanita dan juga kanak-kanak. Ada di antara pelacur-pelacur ni daripada golongan kanak-kanak tuan-tuan, saya biasa jumpa umur 16 tahun. Saya biasa berhadapan dengan mereka. Saya sampai pergi panjat Kementerian Wanita dan Masyarakat dulu, pergi panjat merata Jabatan Agama Islam untuk menyelamatkan mereka ni. Tetapi pelbagai alasan diberikan. Jadi kalau tuan-tuan pergi jumpa dengan mereka ni, mereka menangis, merayu supaya diselamatkan. Siapa nak diri dia dilacurkan? Siapa nak diri dia dijadikan satu alat untuk orang lain buat duit? Jadi dia menangis. Sehingga ke hari ini tuan-tuan, saya masih lagi mendengar tangisan-tangisan mereka. Saya masih lagi mendengar rintihan-rintihan hati mereka. Saya boleh dedahkan semua tempat pelacuran yang ada di Kuala Lumpur. Saya tak ada masalah, saya boleh bawa pergi. Tetapi saya nak skuad saya yang begitu kukuh. Antaranya adalah
macam Syafiq cakap dulu. Ya betul macam saya cakap dulu kan. Orang ni mestilah dia ada pendidikan, sekurang-kurangnya pendidikan agama yang kuat. Dan dia mesti ada pegangan yang kukuh menanamkan rasa kebencian terhadap aktiviti pelacuran dan perjudian. Dan dia ni mesti tekad. Sebab apa? Apabila tuan-tuan berhadapan dengan aktiviti pelacuran ni adalah seperti tuan-tuan berjihad ke jalan Allah. Sebab kalau tuan-tuan, antaranya risiko yang tuan-tuan akan hadapi adalah tuan-tuan akan disogok dengan wang dan juga wanita. Jadi wang tuan-tuan kadang-kadang orang boleh tolak, tetapi bila orang bagi wanita kepada dia, kebanyakannya orang tak mampu menolak. Kalau ada serban atas kepala pun, kalau bagi perempuan belum tentu lagi dia boleh menolak. Itu adalah dugaan yang diterima. Yang ketiganya, kalau tuan-tuan berjaya lah, saya last kali tuan-tuan, tim saya ada ramai. Last kali tinggal 5 orang. 5 orang yang berjaya menolak duit. 5 orang lah yang berjaya menolak wanita. Tetapi akhirnya mereka ini terpaksa berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan kongsi-kongsi gelap. Mereka akan dipukul, rumah mereka akan dimusnahkan, kenderaan mereka akan dimusnahkan, ahli keluarga mereka akan menanggung bala dan sebagainya. Sebab itulah perlunya satu tim yang kuat. Sebab tu sehingga ke hari ini saya tak tubuhkan mana-mana tim lagi. Saya perlukan satu tim yang mana tim ini dia berjihad kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjihad atas landasan ini, kita boleh tolak. Kita boleh tolak gejala rumah pelacuran ni. Okey tuan-tuan. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Selain daripada kita benci kepada zina tuan-tuan, kita kena tahu juga tuan-tuan bahawa rumah pelacuran ini adanya boleh tersebarnya penyakit. Antaranya adalah human immunity virus, HIV. Dan yang keduanya adalah human simplex virus. Yang tuan-tuan perlu baca dan tuan-tuan perlu tanya dengan doktor. Apakah bahaya penyakit human simplex virus ni? Tuan-tuan tak main dengan pelacur. Tuan-tuan tak tidur dengan pelacur. Tuan-tuan tidak pernah buat apa-apa hubungan dengan pelacur. Tetapi disebabkan rakan tuan-tuan... pergi balik. Disebabkan rakan-rakan tuan-tuan yang mungkin bermain dengan pelacur dan dia duduk dengan... dan dia duduk dengan tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan terkena dengan HSV. HSV ni kalau tuan-tuan kena, impact dia sama ada kepada diri tuan-tuan pun ada masalah, dan juga kalau tuan-tuan melahirkan anak itu mungkin juga akan ada masalah. Itulah yang kita wajib tentang aktiviti rumah pelacuran yang berluasa dalam negara kita. Jadi agak malu tuan-tuan. Tuan-tuan perlu faham tuan-tuan. Saya bagi tahu tuan-tuan, kita perlu faham kedudukan negara kita Malaysia ni. Negara kita Malaysia ini adalah negara Islam. Negara kita Malaysia ini adalah negara Islam. Dekat mana saya dah bagi tahu banyak kali dah kepada tuan-tuan, kedudukan berdasarkan perlembagaan. Di dalam perlembagaan kita menyebut bahawa di dalam perkara 31, Islam adalah agama bagi persekutuan. Islam adalah agama bagi persekutuan. Jadi bagaimana untuk kita menentukan status agama Islam dalam negara kita adalah dengan kita merujuk kepada perjanjian kemerdekaan ataupun dipanggil sebagai Akta Kemerdekaan 1957, The Act of Independence 1957. Di dalam The Act of Independence 1957 menyebut bahawa the federation is the sovereign independent country ataupun dipanggil sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Jadi persekutuan adalah negara. Jadi di sini menyebut bahawa kalau kita rujuk kepada dalam perkara 31 perlembagaan persekutuan, Islam adalah agama persekutuan, Islam adalah agama negara. Jadi di dalam negara Malaysia ini kedudukan Islam adalah agama bagi negara. Jadi kalau negara Islam, mana mungkin tuan-tuan boleh ada rumah pelacuran yang berluasa, sedangkan negara kafir harbi pun tidak ada macam tu. Kalau kita pandang kepada US mereka mempunyai Pawn City. Maknanya ada satu tempat yang dikawal, di situ sahaja boleh ada aktiviti pelacuran. Kalau tuan-tuan pergi ke Jepun ada Pawn City. Maknanya hanya di satu tempat tu saja boleh ada aktiviti pelacuran. Tetapi kalau tuan-tuan datang ke Malaysia dikenali sebagai the Pawn Country. Daripada Johor sehingga ke Perlis, semuanya ada aktiviti pelacuran. Jadi inilah yang menjadi satu impak dan kesan yang kita amat malu sekali, bagaimana satu negara Islam yang boleh di satu negara ada aktiviti pelacuran. Dan di setiap negeri ada aktiviti pelacuran tanpa kawan. Ini yang menjadi masalahnya. Apabila saya membuat aduan di dalam peringkat-peringkat yang tertinggi, mereka mengatakan bahawa aktiviti pelacuran dan juga pusat hiburan ini adalah faktor
adalah faktor bagi menarik pelancong ke dalam negara. Jadi adakah tuan-tuan bersetuju bahawa jika pelancong nak datang ke negara kita adalah dengan untuk merasai gadis-gadis Melayu kita, untuk merasai orang Melayu di tanah Melayu ni. Kan, orang nak melancong ke dalam negara, kita nak bawa tarikan kepada sektor pelancongan, bukan kita nak tarik kepada tarikan untuk rumah pelacuran. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya melihat hari ini rata-rata rakyat Malaysia hari ini membenci dengan tindakan dan juga laporan yang didedahkan berkenaan dengan ALT. Jadi saya tak mau fitnah berkenaan dengan dia. Saya tak mau nak terjebak dengan fitnah. Saya nak memandang kepada skop yang lebih luas supaya saya dapat menarik tuan-tuan. Jangan bezakan saya dengan Papa Gomo. Papa Gomo dia ada kepandaian dia daripada sudut yang tersendiri. Saya ada kepandaian saya daripada sudut yang tersendiri. Apabila Melayu ini bergabung dengan skill-skill yang masing-masing, kita dapat membangun bangsa Melayu. Jangan kita bandingkan. Papa Gomo mungkin style dia, saya dengan style saya, Tok Singa dengan style Tok Singa, Zainuddin Atai dengan style Zainuddin Atai, Emil Zain Emil dengan ilmu yang dia ada, dan semua orang ada ilmu yang dia ada. Jadi kita bersatu padu dengan ilmu yang kita ada untuk menyelamatkan negara bangsa. Untuk menyelamatkan negara bangsa. Sehinggakah hari ini, tuan-tuan, walaupun negara kita merdeka, tetapi kita masih dijajah, tuan-tuan. Tengok hari ini masih ramai lagi. Saya boleh bawa, tuan-tuan. Saya boleh bawa tuan-tuan tunjuk. Kita pergi buat interview kepada pelacur-pelacur ni, kita tengok reaksi mereka. Ya Allah, tuan-tuan boleh menengok sendiri bagaimana mereka ini menangis. Tapi apabila masuk di dalam surat khabar bahawa pelacur ini menampai ayat kursi ataupun Yasin di dalam pusat pelacuran, tuan-tuan mengecam. Tetapi sebenarnya mereka ini merasa kesal. Mereka ingin diselamatkan. Hari-hari mereka berdoa, hari-hari mereka bersolat, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka. Mereka dipaksa menjadi pelacur. Tetapi kita hari ini, masyarakat di Malaysia, apabila kita pandang ke arah pelacur, kita kecam, kita hina mereka, kita caci mereka. Tanpa kita pernah pergi duduk di tempat mereka, kita tanya mereka, adakah kamu nak jadi pelacur? Mereka ingin diselamatkan, tuan-tuan. Berpuluh-puluh tahun, ada yang sehingga dah tua, terkena pula dengan penyakit HIV, tetapi masih lagi gagal diselamatkan. Jadi tuan-tuan, perkara ini, tuan-tuan, saya semasa dalam PDRM, saya kuat, tuan-tuan, menentang perkara ini. Dan saya tengok pegawai-pegawai saya yang mana menentang perkara ini ditukar, macam-macam berlaku ke atas mereka, keluarga mereka diugut dan sebagainya. Hari ini macam mana, tuan-tuan, nak bangkit bersama pasukan polis di Raja Malaysia adalah kita bersama-sama dengan pasukan polis di Raja Malaysia untuk menentang. Sebab apa, tuan-tuan? Hari ini pihak polis datang untuk tanya bagaimanakah keadaan cik di rumah, selamat ke tak selamat. Ada tak kita satu orang daripada orang awam hari ini di Malaysia yang pernah pergi ke kuartus polis ataupun pernah pergi ke rumah polis tanya, tuan, bagaimana keadaan tuan? Tuan selamat tak? Tuan ada diugut tak? Bagaimana dengan anak-anak bini tuan dekat sekolah? Kita tak pernah tanya. Mereka. Jadi kita tak tahu. Hari ini pihak polis yang ronda di kawasan-kawasan, tuan-tuan, dia pergi ke rumah tuan-tuan, dia tanya, cik macam mana anak pergi sekolah? Okey tak? Tapi tuan-tuan pernah tanya tak dia? Cik duk ronda ni, duk tangkap-tangkap orang ni, cik, anak cik pergi sekolah selamat ke tak selamat? Jadi tuan-tuan tanya dia. Sebab itulah, tuan-tuan, hari ini masyarakat, tuan-tuan, kena bangkit membantu pihak pasukan polis di Raja Malaysia. Mereka memastikan keselamatan kita. Kita kena memastikan keselamatan mereka supaya kita sama-sama, tuan-tuan, dapat membantras jenayah perjudian. Kita dapat membantras rumah pelacuran. Bila kita sebut je tentang pelacuran, bila kita sebut je tentang perjudian, tuan-tuan, kita berhadapan dengan kongsi-kongsi gelap yang amat hebat, yang amat agresif, yang mereka sanggup buat apa-apa. Mereka sanggup mencolek, mereka sanggup membunuh, mereka sanggup melacurkan orang yang tidak bersalah, mereka sanggup buat apa saja demi wang. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, kita kena bangkit. Kalau kita tengok hari ini, tuan-tuan, di dalam grup-grup, tuan-tuan, ramai orang benci. Bagaimana boleh ada seorang warga Rohingya pergi rogol orang Melayu? Tuan-tuan tahu tak, di pusat pelacuran yang ada di Kuala Lumpur tu, kebanyakannya 80% daripadanya adalah anak-anak Melayu. Yang saya berjuang daripada tahun 2014, saya berjuang untuk selamatkan mereka. Saya dah pergi ke pelbagai persatuan. Tuan-tuan tak perlu listkan kepada saya persatuan. Saya dah pergi kepada pelbagai persatuan. Saya dah pergi merayu kepada mereka. Saya dah bagi pelan lantai kepada mereka untuk mereka
kita pergi ambush, kita selamatkan anak gadis bangsa kita. Tetapi jawapan yang mereka bagi amatlah sedih yang saya dengar. Kan, amatlah sedih yang saya dengar. Bagai-bagai banyak benda yang apa nama yang saya tidak bersetuju. Ada yang mereka sebut, dia kata biarlah rumah pelacuran tu. Kalau tak ada rumah pelacuran tu, satgi depa pi rogol anak gadis orang lagi susah. Adakah sepatutnya kita berpandangan seperti itu? Sepatutnya dalam satu negara Islam, tuan-tuan, tidak boleh ada aktiviti zina ini. Zina adalah dosa yang besar. Bagaimana kita boleh biarkan sesuatu benda ini berluar-luasa dalam negara kita? Sedangkan kita mempunyai kuasa. Kita mempunyai kuasa untuk menutup. Bukan banyak pun, tuan-tuan, rumah pelacuran dalam Malaysia ni. Tak banyak pun. Tetapi kita tidak sanggup bangun untuk menentang amar makruh nahi mungkar. Tuan-tuan tengok, bila ada satu orang ustaz yang bangun, ayahanda Skuad Badar, apabila dia bangun menentang, dia dikenakan hukuman penjara sehingga 6 bulan. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita sama-sama bangkit menentang, insya-Allah tuan-tuan, dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berjaya untuk menutup keseluruhannya rumah pelacuran dalam negara kita. Itu yang pentingnya, tuan-tuan. Sebab itulah saya kata, ambil nilai positif yang mana hari ini, kan, saya faham orang suruh relax dulu. Saya bukan cakap untuk buat besok. Saya cakap adalah untuk menyemai rasa kebencian. Orang Melayu perlu benci kepada aktiviti zina. Dan tuan-tuan kalau nak tahu, dalam tempoh bulan Ramadan ni masih beroperasi. Tuan-tuan tak percaya saya, tuan-tuan call Green Elephant. Green Elephant di Kuala Lumpur ni, jaraknya daripada IPK Kuala Lumpur hanya 100 meter. Kenapa tidak mampu ditutup? Kerana dimonopoli oleh kongsi-kongsi gelap yang duduk bertapak di Bukit Bintang. Tuan-tuan boleh pergi Radius Hotel. Adakah ditutup semasa tempoh PKP ini? Tidak ditutup. Cuma mereka tidak menyediakan pelacur daripada warga Cina. Kerana warga Cina tidak dapat masuk ke dalam negara Malaysia. Tetapi pelacur-pelacur Melayu masih lagi mereka sediakan servis. Tuan-tuan boleh pergi ke Emiko, tuan-tuan boleh pergi ke mana lagi, Wawa Club, tuan-tuan boleh pergi ke Pudu Street, tuan-tuan boleh pergi ke Wisma Indah, tuan-tuan boleh pergi ke Chowkit Road. Masih lagi berleluasa perkara ini. Masih lagi berleluasa perkara ini. Dan yang saya herannya hari ini, ramai orang yang mengatakan mereka memperjuangkan Islam. Kalau kita tengok bila bangkit tentang Islam penuh satu dataran. Tetapi mana mungkin hanya ada beberapa ratus buah pusat pelacuran dalam Malaysia ini tidak mampu orang Islam untuk tutup. Sebab itulah tuan-tuan, kita apabila kita niat untuk berjuang kerana Islam, kita kena niat, kan, berjuang sehingga habis-habisan. Kita bukannya nak mempergudakan Islam, kita bukan nak memenunggang agama, kita bukan nak gunakan agama untuk naikkan imej kita, tetapi kita untuk membawa syiar Islam ini, kan, untuk membawa rahmat pada sekalian alam. Tuan-tuan, berpuluh tahun tuan-tuan, mereka ini terseksa, mereka ini diseksa daripada segi moral mereka diseksa daripada segi fizikal mereka, tetapi tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk menyelamatkan mereka. Kan, saya boleh bawa tuan-tuan untuk pergi, tak ada masalah apa. Kan, untuk permulaan tuan-tuan, saya boleh bawa tuan-tuan satu pusat, saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan siap dengan plan lantai. Sebab dulu saya hantar laporan siap dengan plan lantai di mana mereka sembunyikan pelacur ni, kan, di mana di mana mereka kurung dan sebagainya. Saya ada semua. Untuk permulaan kita boleh bersihkan kota raya kita daripada aktiviti pelacuran. Dan tuan-tuan kena tahu, tuan-tuan, hari-hari mereka berdoa. Apabila wartawan melaporkan di dalam akhbar, ada di dalam pusat ini memegang Yasin, mereka ini menampal ayat-ayat suci Al-Quran di dalam bilik pelacuran. Bukan mereka menghina Islam, tetapi mereka mengharapkan supaya orang yang ingin melanggan mereka itu, apabila mereka melihat kepada ayat suci Al-Quran, mereka tidak akan melanggan mereka. Mereka tidak akan melanggan pelacur ini. Sebab itulah mereka berbuat demikian. Saya dah pernah turun, tuan-tuan. Saya dah pernah rintihan mereka, saya dah dengar. Bukan saya tak dengar. Sebagai seorang Lance Corporal Polis, saya telah mengambil tindakan. Saya telah hantar surat kepada Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Najib telah hantar surat kepada KPN. Tetapi tidak mampu buat apa-apa, tuan-tuan. Orang yang kata saya sembang saja, boleh cakap sembang lah, sebab dia tak biasa masuk ICU. Saya masuk ICU disebabkan isu tersebut. Saya masuk ICU, saya kena pukul sehingga berlakunya gegaran pada bahagian otak. Nasib baik tak mati. Dipukul hampir 40 orang lebih. Dibuang dalam longkang. Dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Rekod semua saya ada. Saya bukan nak tipu. Tuan-tuan. Sebab itulah kita kena bantras. Termasuk juga dengan aktiviti penyalahgunaan dadah.
yang mana merosakkan anak bangsa kita, tuan-tuan. Yang merosakkan anak bangsa kita. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi tengok sendiri di dalam pusat pelacuran itu, tuan-tuan, sedih. Bagaimana anak bangsa kita boleh makan di dalam sangkar? Bagaimana anak bangsa kita boleh hidup di dalam sangkar? Sedangkan kita adalah negara yang bebas merdeka. Negara kita telah bebas merdeka. Tetapi mereka tidak dapat dimerdekakan. Mereka menjadi hamba, tuan-tuan. Mereka menjadi hamba kepada nafsu binatang para lelaki yang tidak ada moral, yang tidak ada civic di dalam diri mereka. Yang mereka sanggup buat apa saja demi duit. Yang mereka sanggup buat apa saja demi memuaskan nafsu mereka. Itulah yang kita perlu tentang, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, bateri saya tinggal 6%, tuan-tuan. Saya terpaksa berhujah dengan laju. Saya terpaksa berhujah dengan laju. Saya ambil bila tuan-tuan sebut tentang Yusuf Azmi. Saya ambil pendekatan bagaimana Yusuf Azmi boleh selamat kerana Yusuf Azmi famous. Jadi tuan-tuan, untuk kita membantras rumah pelacuran ini, tuan-tuan jangan risau. Dengan follower yang saya ada, siapa yang duduk dalam tim saya, sekiranya tertubuh nanti kita akan bagi semuanya jadi glamour. Sebab apa? Bila anda jadi glamour, sukar untuk anda kena pukul. Sukar untuk anda dihilangkan. Sukar untuk anda diperas. Sukar untuk anda ditangkap masuk ke dalam. Kerana anda menjadi public figure. Sebab itulah kita perlukan para public figure ini untuk kehadapan, untuk menentang, dan juga kita mesti menyeru ke arah kebangkitan rakyat Malaysia bagi menentang aktiviti pelacuran. Tuan-tuan, daripada tahun 1957 sehinggalah 2020 tidak seorang pun yang menyebut tentang aktiviti pelacuran yang berluar-luasa dalam negara kita. Dan apabila tiba pilihan raya, tiada di dalam manifesto pilihan raya yang menyebut tentang rumah pelacuran. Sedangkan ini adalah negara Islam. Sepatutnya apabila tiba pilihan raya dimasukkan di dalam manifesto. Bermakna apabila saya menjadi pemimpin kepada negara Islam ini, saya akan pastikan negara Islam ini tidak dimonopoli oleh rumah pelacuran dan juga perjudian. Sudah tiba masanya, tuan-tuan. Bala demi bala yang datang ke negara kita ini adalah kerana perkara-perkara yang berlaku ni, tuan-tuan. Kerana perkara-perkara yang berlaku ni. Bala demi bala yang datang ke negara kita kerana aktiviti pelacuran yang berluar-luasa. Kerana kita membiarkan orang lain orang lain dihina, orang lain diperlakukan seperti binatang. Tuan-tuan, mereka semua adalah anak bangsa Melayu. Saya boleh buktikan kepada tuan-tuan. Di Emeko Ceras adalah anak bangsa Melayu. Di Wawa Club Kuala Lumpur adalah anak bangsa Melayu. Di Radius Hotel Bukit Bintang tingkat 5 adalah anak bangsa Melayu. Di Grand Elephant Bukit Bintang adalah anak bangsa Melayu. Di Wisma Indah Ceras adalah anak bangsa Melayu. Di Komplek Pudu adalah anak bangsa Melayu. Kenapa kita tidak menentang sekeras-kerasnya bagaimana anak bangsa kita boleh diperlakukan dengan kejam? Itu yang perlu kita perjuangkan. Saya menyeru tuan-tuan kepada tuan-tuan semua untuk sebarkan perkara ini, untuk kita bangkit menentang para wartawan dan para NGO, para public figure yang lain, dan perlu highlight perkara ini. Bukan sahaja apabila kes melibatkan individu baru benci bagaimana orang asing boleh rogol anak Melayu. Tuan-tuan, bayangkan hari ini orang datang daripada Rusia pergi ke rumah pelacuran untuk melanggan anak bangsa Malaysia. Orang datang daripada luar negeri, Australia, datang ke Malaysia untuk pergi langgan anak bangsa Malaysia. Tak malu ke tuan-tuan? Hari ini tuan-tuan kalau pergi ke dalam laman web porno, dan tuan-tuan boleh tengok satu negara Islam yang mana penuh dengan video lucah. Tuan-tuan pergilah dekat act hamster ke, act video ke, apa benda video kan yang berkaitan dengan laman web lucah. Tuan-tuan boleh tengok berapa banyaknya video anak-anak gadis Melayu. Tak malu ke? Malaysia ini adalah negara Islam, bukan harbi. Kalau kita kata kita memperjuangkan Islam, kalau kita kata aku tampil hadapan kerana Islam, aku memperjuangkan syiar Islam, aku membawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, aku memegang kitabullah Al-Quran. Benda pertama yang tuan-tuan kena buat hari ini adalah bukan mengecam individu, tindakan jenayah kekerasan terhadap wanita dan kanak-kanak. Tuan-tuan kena kecam pelacuran yang ada dalam negara kita. Itu barulah jihad yang mana tuan-tuan
di dalam satu negara Islam tidak dibenarkan adanya rumah pelacuran. Tidak dibenarkan adanya pusat-pusat hiburan. Bagaimana boleh ada datang daripada mana lesen rumah pelacuran? Mana datang lesen rumah pelacuran? Kenapa tak boleh tutup? Adakah Malaysia mengeluarkan lesen rumah pelacuran? Mana datang lesen pusat hiburan yang ada JRO? Adakah Malaysia mengeluarkan lesen pusat hiburan JRO? Tak ada lesen. Bagaimana tak ada lesen boleh berleluasa? Bagaimana boleh ada satu pusat perjudian online di dalam negara Malaysia? Yang genting tu kita dah tak boleh nak buat apa dah. Hak kecil-kecil ni tak ada lesen. Bagaimana boleh ada? Kenapa tak boleh tutup? Lesen tak ada, apa tak ada, tapi boleh buka. Pelik tak tuan-tuan? Okey tuan-tuan, setakat tu saja tuan-tuan. Setakat tu saja, dah lewat malam. Setakat tu saja. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.